Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syahmi Amira binti Abdul Rahman, nombor matrik 2300344. Dan hari ini saya akan membentangkan tajuk Surah Al-Mulk ayat yang keempat. Marilah sama-sama kita mulakan pembentangan ini dengan sepotong hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang bermaksud barang sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Oleh itu, marilah sama-sama kita tajdid niat untuk betul-betul menghayati, mendalami tentang ayat 4 ni. Baiklah, terjemahan bahasa Melayu surah Al-Mulk ayat yang keempat, mafhumnya, kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Tafsir yang terdapat di dalam ayat sebentar tadi adalah, kita mulakan dengan keratan yang pertama, thumma rji'il basara karratain. Di dalam keratan ayat tersebut, Allah mencabar untuk kita melihat dunia. Karrataini di sini bermaksud bukanlah dua kali. Maksud tafsir di sebalik karrataini adalah berulang-ulang kali. Jadi kita dapat meningkatkan keimanan kita apabila kita melihat ciptaan Allah lebih daripada sekali. Yang seterusnya ialah yang qalib ilaikal basaru, yang memberi maksud kat sini, pemandangan kita tidak sama seperti dahulu, ialah apabila kita melihat sekali pandang, kita rasa biasa saja, kita tak ada rasa apa-apa dalam diri. Tapi bila kita lihat sekali lagi dan kita meneliti secara detail ciptaan Allah, maka perspektif kita tentang alam akan berubah. Dan yang terakhir, keratan yang terakhir, khasi'an wa huwa hasir, yang bermaksud hampa, khasi'an, hampa kerana tidak mampu untuk mencari kelemahan dari penciptaan Tuhan. Apabila kita penat setelah melihat sesuatu pada kadar yang sama. Pada kotak yang pertama, dekat situ Allah cabar. Allah cabar kita untuk lihat, dan Allah cabar kita untuk mencari ada ke cacat cela. Ciptaan aku ni ada ke cacat celanya? Cuba kau lihat. Kau lihatlah berulang kali. Dan di kotak yang ketiga, hampa. Kenapa hampa? Sebab bila kita tengok, kita cari, kita tak nampak pun kecacatan kecacatan, macam keburukan daripada ciptaan Allah tu. Segala keburukan yang kita nampak di mata kita tu adalah hasil tangan daripada manusia sendiri, bukanlah daripada ciptaan Allah. Dalam ayat 4 surah Al-Mulk, apa dijumpa satu analogi yang boleh dikaitkan dengan ayat 4. Analoginya ialah perbezaan antara vlog dengan dokumentari. Macam selalu kita tengok vlog kan, vlog tu macam ada satu subjek, contohnya main character dalam vlog tu, and then dia akan macam background dia adalah apa yang dia lalui, apa yang dia macam dia pergi bercuti ke, tapi semua scene tu adalah sekali je, dia tunjuk sekali je. Tapi kalau dokumentari, dia tunjuk berkali-kali. Sebagai contoh, nature dokumentari. Kalau dalam nature dokumentari, dia akan tunjuk macam, sebagai contoh, satu spesies pokok. Dia akan tunjuk, dia akan keliling pokok tu, and kan dia akan tunjuk daripada angle lain, daripada sudut lain. Sama juga dengan ayat keempat dalam surah Al-Mulk. Allah suruh kita karratain, berkali-kali melihat. Tapi bukannya melihat dengan panca indera mata kita, tapi dengan mata hati. Sambil kita lihat tu, sambil kita mengenali Allah. Macam tu. Beberapa dokumentari, antara dokumentari yang paling ditontoni berulang-ulang kali, views yang paling tinggi of all time. Sumber saya telah nyatakan di sini.
Rotten Tomato. Di dalam dokumentari Rivers and Tides ni juga, narrator telah menyebut bagaimana pembentukan sungai. Daripada dokumentari ini juga kita dapat lihat betapa hebatnya ciptaan Allah. Aspirasi daripada surah Al-Mulk ayat yang keempat saya letak di sini adalah Minato. M membawa maksud kepada mata hati. Saya telah terangkan daripada slide yang sebelum ni kenapa kita perlu lihat melalui mata hati. I, insaf, bila kita lihat ciptaan Allah, bila kita sedar diri kita ni kerdil, ciptaan Allah tu sangat maha kuasanya, hebatnya, kita akan berasa insaf. N, memberi maksud nur ilahi, cahaya ilahi. A, Allah dikenali. Kita mengenal Allah menerusi ciptaannya. Kita mengenali ciptaan Allah. Dalam pada masa yang sama kita mengenali Allah. Dan T, tersirat. Selama ini kita lihat melalui panca indera dan kita hanya lihat tersurat saja di permukaan. Kita tak lihat yang tersirat punya. Dan O, hebatnya. Sambil kita naik bukit, saya akan terangkan apa 3 pengajaran yang terdapat di dalam ayat 4 surah Al-Mulk. Allah menyuruh kita menggunakan akal dan melihat keindahan ciptaannya. Jangan tengok kosong saja, tetapi perhatikan dan berfikirlah. Kedua, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah mengajak kita kembali bertasbih dengan memerhatikan makhluk yang sentiasa bertasbih. Makhluknya yang sentiasa bertasbih. Misalnya, pokok sentiasa berzikir. Ketiga, perhatikanlah langit yang seimbang itu. Sebelum tiba harinya, ia menjadi retak dan terbelah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum.